rakamkan penghargaan kepada barisan panelis yang berbahagia Profesor Dr. Meredith L. Wise dan Profesor Dr. James Chin serta peneraju acara Saudari Nur Amirah Shahrin atas wacana yang signifikan dan begitu bermakna sebentar tadi. Hadirin hadirat pendukung bangsa Malaysia sekalian, bagi melanjutkan persidangan kita, saya menjemput moderator Saudari Nur Atika Hairi bagi meneraju sesi sidang ketiga, dan sidang ketiga akan membicarakan topik optimis membangun etos bangsa Malaysia. Dengan ini sidang ketiga bermula. Sebelum saya mengajukan soalan kepada Puan Trisiayu, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Puan Trisiayu adalah Ketua Pegawai Eksekutif Ideas Institute for Democracy and Economic Affairs, sebuah badan pintan dasar awam di Malaysia. Sebelumnya, beliau pernah menjawat jawatan sebagai Fellow Penyelidik Tamu di Asias Yusof Ishak Institute Singapura. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengarah di Asli Center for Public Policy Studies. Beliau juga banyak menulis artikel, buku ilmiah dan menjadi kolumnis di Akhbar, The Sun, majalah The Penang Monthly dan sebagainya. Beliau berkelayakan dalam ekonometrik dan pemasaran daripada Monash University dan memperoleh sarjana sains dalam metod penyelidikan psikologi daripada Universiti Warwick. Pada tahun 2017, beliau menerima Pingat Jasa Kebaktian PJK yang dianugerahkan oleh Sultan Selangor dan anugerah alumni unggul Monash University Malaysia. Dokumentari beliau yang bertajuk The Rise of the Deep memenangi anugerah The Justin Laws Award pada Freedom Film Festival tahun 2012. Soalan saya pertama kepada Puan Trisia, apakah kunci atau persediaan awal yang perlu diutamakan dalam proses membawa agenda kohesi sosial dan integrasi nasional dalam era pasca normal krisis yang bertimpa ini? Dipersilakan, Puan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ABIM, khususnya saudara Faisal Aziz sebab menjemput saya bersama kawan-kawan Beverly, Nathaniel, Prof dan sebagainya untuk berucap pada pagi ini tentang isu yang amat penting ya yang negara kita sedang menghadapi tentang bangsa Malaysia. Jadi soalan yang pertama adalah tentang persediaan awal yang perlu diutamakan dalam proses membawa agenda kohesi sosial dan integrasi nasional. Sebenarnya saya ada banyak poin yang boleh dibahaskan, tetapi mungkin pada masa sekarang saya akan limitkan jawapan saya kepada tiga perkara ataupun tiga tema yang asas dan luas sedikit. So pertama sekali adalah tentang isu ekonomi ya. So saya rasa apabila kita berbincang tentang bangsa Malaysia, kita perlu juga bertumpu dan tumpukan perhatian kita kepada isu keutuhan ekonomi negara. Kita memang tidak boleh mengabaikan isu ekonomi sebab ekonomi itu adalah asas untuk perasaan ataupun apa-apa keperluan rakyat di Malaysia. So di antara isu ekonomi ialah pertama, kita mesti menyeimbangkan kepentingan kesihatan awam dan ini adalah amat penting di post pandemic era seperti soalan saudari tadi. Kita tidak boleh berkompromi dengan prinsip-prinsip asas sebuah negara yang merdeka dan demokratik dan untuk isu ekonomi ini kita perlu berfikir tentang isu seperti agihan kekayaan dan kita perlu adakan perbincangan yang terbuka tentang kenapa ada ramai orang Malaysia yang berhijrah ke luar negara dan
isu yang kedua di bawah topik dan tema ekonomi ini ialah tentang peluang pekerjaan. So saya rasa selepas pandemik, sejak tahun lepas dan tahun ini juga ada ramai orang yang kehilangan pekerjaan mereka, dan bukan sahaja mereka hilang pekerjaan tetapi pendapatan mereka sudah berkurangan. Jadi kita perlu berfikir tentang sistem jaringan perlindungan dan keselamatan sosial. Dan IDEAS telah menulis salah satu kertas dasar pada tahun lepas tentang kepentingannya mengadakan sesuatu sistem jaringan perlindungan dan keselamatan sosial yang agak luas dan menyebar di negara kita. Dan isu yang ketiga di bawah tema yang pertama iaitu ekonomi adalah taraf dan kualiti hidup. So selagi kerajaan tidak bekerjasama dengan pihak swasta, dengan CSO seperti ABIM dan sebagainya tentang taraf dan kualiti hidup, saya rasa agak susah untuk mengadakan perbincangan yang sihat tentang bangsa Malaysia, sebab ada banyak perkara tentang race dan race relations, perhubungan etnik yang actually melibatkan isu ekonomi. So isu ekonomi adalah satu tema yang sangat penting lah pada saya dan pada IDEAS juga. So perkara yang kedua, tema yang kedua yang besar yang saya rasa perlu juga dibincangkan adalah tentang isu institusi negara. Apakah maksud saya? Maksud saya ialah kita perlu bincang tentang ketirisan sistem dan tingkah laku eksploitasi. So kita perlu bincangkan tentang jenayah korupsi, kita mesti menangani sistem monopoli keuntungan, dan sistem good governance ini saya rasa selalunya tidak dibincang apabila kita nak cakap tentang bangsa Malaysia. Walau bagaimanapun, isu good governance ini sebenarnya adalah sesuatu perkara yang semua etnisiti, semua rakyat Malaysia dari semua latar belakang boleh we can all agree bahawa korupsi di negara kita itu masih berlangsung dan ini perlu ditangani. So itu adalah perkara yang kedua, dan IDEAS juga ada banyak buat kajian dan penyelidikan tentang korupsi dan rasuah di Malaysia. Perkara yang ketiga adalah lebih kepada pendidikan demokrasi. Jadi saya rasa pendidikan demokrasi ini tidak diadakan di kalangan sekolah di Malaysia, di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Walaupun kita belajar tentang sejarah negara Malaysia, sebenarnya mesti ada pendidikan demokrasi juga. Apakah sistem politik di negara kita? Kerana saya rasa apabila belia masuk ke universiti, so kita sekarang ni nak memperkenalkan undi 18 ya. Tetapi kalau kita memperkenalkan undi 18 tanpa mereka sudah ada pendidikan demokrasi pada tahap awal lagi, sebenarnya itu terlalu lambat. Dan pendidikan demokrasi ini sebenarnya boleh membuka minda dan membolehkan perbincangan yang boleh diadakan pada suasana yang lebih sihat di sekolah, di peringkat sekolah, dan di antara rakan-rakan yang lain yang mempunyai latar belakang yang berlainan, dan itu dari sana kita boleh sudah mengadakan satu titik permulaan apabila perbincangan boleh diadakan tentang isu-isu yang mungkin di kalangan rakyat Malaysia lain dianggap sebagai isu yang sensitif. So maksud saya ialah apabila kita membolehkan pendidikan demokrasi dan politik berada pada tahap pada tahap sekolah rendah dan sekolah menengah, belia boleh mengadakan perbualan secara sihat dalam suasana selamat berkenaan topik-topik yang dianggap sebagai sensitif. Topik-topik seperti bangsa Malaysia, seperti NEP dasar ekonomi baru,
dan sebagainya. Dan di IDEAS juga sedang membuat satu projek yang baru tentang national unity and interracial harmony, dan itu adalah cubaan kami untuk memperkenalkan satu suasana di mana perbincangan boleh diadakan secara terbuka. Jadi pada rumusannya ialah satu, tumpuan kepada utuhan ekonomi, so economic issues. Yang kedua tentang ketirisan sistem korupsi dan sebagainya. Yang ketiga ialah lebih kepada pendidikan demokrasi, dan saya boleh panjangkan lagi lah selepas ini. Terima kasih saudari. Ayuh di atas penjelasan untuk soalan yang pertama. Seterusnya saya ke panel yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Dr. Muhammad Azam kini merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institute of Advanced Islamic Study, Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai Independent Director bagi CIMB Islamic Bank Berhad pada tahun 2014 hingga 2016. Mengurusi CIMB Group Syariah Committee pada tahun 2014 hingga 2017 dan Lembaga Pengarah IAIS Malaysia pada 2015 sehingga kini. Beliau menyertai Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam sejak tahun 1990 dan memegang pelbagai jawatan pentadbiran di samping kegiatan ilmiah dan penyelidikan. Beliau juga dilantik sebagai panel untuk Industry Court of Malaysia pada 2007 hingga 2009. Beliau dianugerahkan Fulbright Visiting Award oleh The Council of International Exchange of Scholars pada tahun 2007. Beliau juga menerima ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Malaya dan melanjutkan pengajian dalam sarjana dan PhD perundangan daripada School of Oriental African Study, University of London. Untuk soalan kedua, saya berikan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam, iaitu apakah perkara yang perlu dititik beratkan dalam membawa agenda rakyat bagi mendepani cabaran pada masa kini? Dipersilakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Okey. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada pihak ABIM yang sudi menjemput saya, para panelis yang lain. Kita telah mendengar perbincangan tentang keperluan tentang bangsa Malaysia ni daripada ucap utama dan juga panel-panel yang lain. Jadi oleh kerana tadi saudari Nur Atikah ada membicara sedikitlah latar belakang saya, jadi saya akan membawa untuk pusingan pertama ni berkenaan aspek bangsa Malaysia ni daripada perspektif perlembagaan. Dan dalam hal ini saya bagi menjawab soalan yang dikemukakan, saya melihat bahawa memupuk perpaduan nasional inilah satu benda yang penting bagi kita melahirkan bangsa Malaysia. Dan kalau kita melihat, ia bukannya satu benda yang baru, ianya telah saya rasa ditanam dan diwewenangkan, diasaskan oleh nenek moyang kita, terutama sekali semasa memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Dan acuannya ialah ia berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan, di mana semua etnik telah memberi bai'ah, saya katakan dalam perkataan yang lain ialah kontrak sosial pada tahun 1957 dan kemudiannya penubuhan Malaysia pada tahun 1963. So, bagi saya perlembagaan persekutuan itu menggariskan asas pembinaan bangsa yang membentuk tamadun gemilang bercirikan kesatuan iaitu unity dan kepelbagaian iaitu diversity. Bagi saya kontrak sosial ini yang termaterainya dalam perlembagaan persekutuan itu memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan dan keharmonian. Walaupun tidak termaterai secara bertulis, perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial yang kita dapat lihat dalam perlembagaan itu sendiri. Maka pada dasarnya, kalau kita melihat perlembagaan itu, dia seolah-olah pada masa perbincangan oleh speaker yang lain, terutama sekali oleh Datuk Nazir tadi, ada elemen-elemen
sepatutnya kita ada kesamarataan, tapi ada elemen-elemen yang dilihat bahawa perlembagaan itu cenderung untuk memberi hak-hak ataupun saya panggil sebagai mendukung hak-hak sebagai dikatakan sebagai pribumi pada dewasa ini. Jadi kalau kita melihat umpamanya di bawah kedudukan Islam, agama persekutuan di bawah perkara 3, kedudukan istimewa orang Melayu termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak apabila dua negeri ini membentuk Malaysia pada 16 September 1963 di bawah perkara 153. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu di bawah perkara 38. Jadi 4 peruntukan ni yang saya lihat sangat penting sebagai apa yang dipanggil sebagai penerimaan oleh masyarakat berbilang kaum dan agama yang telah dipersetujui. Dan mereka inilah kalau kita lihat yang diucapkan oleh Datuk Nazir telah membentuk satu gagasan politik yang pada masa itu yang diwakili oleh berbagai etnik, yang diwakili oleh orang Melayu, orang Cina dan India pada tahun 57, kemudian kemasukan pada tahun 63 dengan Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada masa itu. Jadi sebagai balasan kepada penerimaan ini, kita melihat bahawa orang bukan Melayu telah diberi hak kewarganegaraan di samping hak-hak penting lain seperti kebebasan beragama, hak berbudaya, hak berpendidikan dan hak ekonomi. Dari segi politik pula, pemerintahan yang berkuasa terdiri daripada gabungan 3 komponen etnik terbesar ni. Dan sekarang ini termasuk kumpulan etnik lain yang kecil, banyak mensasarkan ataupun mendasarkan kepada pembentukan tersebut. Secara ringkasnya, masyarakat majmuk di Malaysia dapat digambarkan sebagai pelangi yang terdiri daripada pelbagai warna. Dengan lain perkataan, perpaduan dapat dicapai tanpa mengorbankan identiti etnik, agama dan budaya. Dan ini kerana pendekatan di Malaysia lebih kepada integrasi nasional berbanding dengan asimilasi yang menghapuskan budaya etnik yang sudah wujud. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita bercakap tentang perlembagaan ini, perlembagaan Malaysia ni kalau kita boleh kita kongsikan sebagai asasnya, Sahifah Madinah sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia yang mendasarkan kepada kehidupan kepelbagai kaum yang wujud, yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat prinsip-prinsip dan nilai universal yang terdapat dalam Sahifah Madinah itu, ianya terdiri pada manusia yang terdiri pada pelbagai kaum, pelbagai warna kulit, bahasa, fahaman berbeza, dan ini telah kita sebut banyak kali dalam apa yang kita sebagai kita memuliakan Nabi Adam itu sebagai datuk kita, di mana kita adalah keturunan daripada yang sama. Jadi kita tidak boleh merendah-rendahkan kaum lain, merendah-rendahkan warna kulit kerana kita adalah daripada keturunan yang sama. Kemudian kemuliaan yang diberi pada manusia ini diberi juga kebebasan dalam beragama. Kerana itu tidak ada paksaan dalam beragama, dan ini termaktub dalam perkara 11.1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Kemudian tentang semua manusia tanpa melihat pada perbezaan rupa, taraf dan ideologi adalah bersaudara. Dan banyak ayat-ayat Quran disebut sebagai ya ayuhan nas, oh you people, bukannya ya ayyuhallazina amanu, oh those who believers. Dalam hal ini kita perlu melihat kepada those who are believers dan also those who are kita panggil oh you people. Dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok dalam Sahifah Madinah itu, dia telah menceritakan bagaimana keadilan itu perlu kita kena suarakan, kerana keadilan itu satu benda yang meliputi melangkaui kaum dan agama. Seterusnya kalau kita lihat dalam Sahifah Madinah itu, dan saya rasa ada banyak juga nilai-nilai itu ada dalam perlembagaan itu, keamanan yang merupakan lambang agama Islam, dan keamanan inilah objektif utama daripada sekalian maqasid syariah bagi kehidupan manusia. Dan ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208, surah Al-Anfal ayat 61. Kemudian yang paling pokok sekali, iaitu yang saya boleh katakan di sini adalah Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat buat sekalian alam. Maknanya, keutusan Nabi Muhammad ini ialah untuk semua.
untuk semua manusia, untuk semua makhluk dan juga termasuk alam ini. Dan Islam menyuruh agar kita berbuat baik kepada orang lain tanpa membezakan antara pihak yang benar atau salah dalam kepercayaannya. Maksudnya kita dalam konteks dalam bangsa Malaysia, kita mestilah berbuat baik antara sesama kita tanpa mengira bangsa dan agama. Kemudian syariat Islam juga menitik beratkan soal memenuhi janji dan menghormati persetujuan yang telah dicapai bagi menjaga keamanan dan persamaan antara manusia. Dan ini disebut dalam surah Al-Maidah ayat 1, surah An-Nahl ayat 91. Dan dalam hubungan antara golongan majoriti dan minoriti, Piagam Madinah telah diiktiraf, telah diparoki oleh Nabi Muhammad sebagai perlembagaan kepada masyarakat yang berbilang kaum dan agama, merupakan suatu penjelmaan terhadap prinsip universal Islam, universal dalam Quran dan dia nilai mulia dalam Islam. Dan piagam ini telah diterima pakai dan kalau kita melihat pada orientalis juga telah mengiktiraf piagam ini sebagai suatu piagam yang saya kata protect semua manusia tanpa kira agama dan juga etnik yang wujud. Keunggulan piagam Madinah berbanding dengan sistem yang wujud sebelum tu, kalau kita lihat, ialah piagam ini dia tidak bercakap tentang golongan majoriti ataupun minoriti. Mungkin di sini ada sedikit perbezaan dalam perlembagaan, tapi ia meraihkan kepelbagaian lapisan masyarakat. Dalam masa yang sama, mereka itu masih bersama sebagai satu umat, sebagai satu warga negara. Dan piagam ini terbentuk hasil daripada persefahaman dan persetujuan masyarakat yang harmoni, bukannya hasil daripada peperangan atau perkelahian. Dan kita melihat proses pembentukan perlembagaan persekutuan itu hasil sebegini. Kita tidak bergaduh, tidak berperang untuk mendapatkan satu hasil di mana pada akhirnya itu Suruhanjaya yang mendraft perlembagaan persekutuan. Tapi Suruhanjaya itu sudah mengadakan banyak perjumpaan, menerima lebih daripada 180 memorandum dalam pembuatan perlembagaan tersendiri. Apa yang saya rasa menarik ialah tiada sebarang fasal dalam piagam Madinah itu yang menyalahi nas agama. Dan saya boleh katakan bahawa mungkin ada orang bertikaikan apakah perlembagaan ini juga menyalahi agama Islam. Tunjukkan saya di mana peruntukan dalam perlembagaan persekutuan itu yang menyalahi ajaran Islam. Kemudian sama juga seperti mana yang saya sebut di awal tadi, perlembagaan persekutuan adalah satu kontrak sosial. Saifah Madinah juga ada satu kontrak sosial dan perundangan yang adil kepada masyarakat berbilang kaum, bahasa dan agama, dan setiap warga negara berhak mendapat hak yang sama dan memikul tanggungjawab yang sama walaupun terdapat perbezaan setiap individu itu sebagai sebuah tapi dalam masa yang sama mereka adalah warga negara Malaysia. Piagam ini adalah sebagai rujukan pada masa kini bagi saya, sekalipun tidak bermakna bahawa sistem dan kaedah yang lain tidak bersifat adil dan tidak sesuai pada konteks masanya yang tertentu. Dan akhir sekali, saya rasa piagam ini mengandungi banyak perkara yang berteraskan prinsip kewarganegaraan yang ada dalam perlembagaan kita, seperti kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk memiliki, serta prinsip persamaan di sisi undang-undang. Jadi, saya ingat untuk round pertama, apa yang saya boleh katakan ialah gagasan untuk anak ataupun sebagai bangsa Malaysia ini sebenarnya saya pada pusingan pertama saya meletakkan kepada perlembagaan itu sendiri. Dan perlembagaan itu boleh kita katakan bahawa banyak persamaan yang telah kita ambil daripada Piagam Madinah itu sendiri. Itu buat masa sekarang ya. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Betul apa yang dikatakan doktor bahawa proses yang dibawa secara harmoni akan mendapatkan sesuatu hasil yang baik. Okey, seterusnya kita ke panel yang ketiga iaitu Profesor Dr. Suresh Kumar. Profesor Dr. Suresh Kumar iaitu merupakan profesor dalam bidang parasitologi di Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pengerusi Friendship Group of Interreligious Service FGIS
sebuah gabungan pertubuhan pelbagai agama dan pengurusi lembaga pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia. Pada tahun 2012, beliau menerima anugerah Top 10 of Malaysia in Excellence. Beliau juga merangkul kemenangan dalam anugerah Malaysian Tourism Science and Technology Award pada tahun 2008. Selain kegiatan ilmiah dan berkhidmat sebagai saintis, Profesor Suresh juga merupakan sangat antusias dalam aktiviti dan kegiatan masyarakat serta perpaduan. Beliau menamatkan pengajian PhD dalam bidang parasitologi daripada National University of Singapore. Sebelumnya, beliau melanjutkan pengajian sarjana muda sains di Cabell University of North Carolina, US dan sarjana sains di Universiti Malaya. Untuk soalan ketiga, sejauh mana Profesor Suresh melihat penerimaan setiap kaum di Malaysia dalam membawa agenda bangsa Malaysia ini? Dipersilakan Prof. Terima kasih. Pada dulunya saya ingin merakamkan beribuan terima kasih kepada ABIM kerana telah menjemput saya di dalam panel yang saya rasa penting, dan juga saya nak merakamkan tahniah dan selamat berjaya kepada ABIM sempena tahun 50 ini. Dan kita sudah kenal ABIM selama berapa tahun? 20 tahun melalui FGIS, Friendship Group for Inter-Religious Service, di mana Angkatan Belia Islam Malaysia mewakili agama Islam di dalam kumpulan kita yang terdiri daripada kumpulan ahli-ahli daripada berbagai kumpulan. Jadi apa yang saya akan cakap ialah berasaskan kepada pengalaman. Saya tidak mau cakap teori, saya akan cakap pasal pengalaman. Saya berdiri di atas 3 platform yang telah meluangkan masa dan tenaga untuk mengeratkan lagi tali perhubungan antara kaum. Satu ialah FGIS, melalui FGIS kita telah banyak buat kerja-kerja perpaduan. Kedua ialah melalui lembaga Yayasan Perpaduan Malaysia yang juga telah buat banyak kerja untuk merapatkan jurang antara kaum, especially dengan untuk mendalamkan lagi pengetahuan tentang rukun negara. Ketiga pula melalui Majlis Pusat Sri Satisai Baba Malaysia, di mana saya juga jadi bekas presiden, dan salah satu daripada aktiviti ialah untuk perpaduan. Jadi 30 tahun saya mengulurkan masa dan tenaga, bukan sedikit, bukan sekejap, tapi actually this is my lifestyle. Saya mau betul-betul lihat bangsa Malaysia ini bukan menjadi satu impian, bukan menjadi satu lambang, tetapi betul-betul menjadi satu realiti. Kerana ini merupakan satu idealisme yang baik untuk kalau kita menuju ke idealisme ini. So daripada pengalaman yang saya nampak, especially dengan kegiatan FGIS itu, kita memang boleh dapat wujudkan bangsa Malaysia, tetapi kita harus dapat peluang. Sekarang yang penting sekali yang kita harus meningkatkan ialah keyakinan. Actually sebenarnya kalau kita mempunyai keyakinan diri dan keyakinan dalam agama masing-masing, kita tidak ada masalah. Kita memang mau faham, mau tahu, mau fikir dan sebagainya tentang budaya orang lain atau agama orang lain dan sebagainya. Sebab dengan itu sahaja kalau kita boleh dapat mengeratkan tali perhubungan. Apa guna kalau kita tinggal di satu negara seperti Malaysia, tapi kita tidak faham dan tidak tahu tentang orang lain, tentang kepercayaan orang lain ataupun tentang budaya orang lain. Jadi Malaysia merupakan satu negara yang begitu baik sekali, memberikan peluang yang begitu banyak sekali kepada kita supaya kita boleh dapat faham. Di dalam satu taman mesti ada banyak jenis bunga. Kalau satu taman hanya ada satu jenis bunga saja, boring. Kalau satu taman hanya ada bunga rose saja, ataupun bunga jasmine saja, itu boring. Tapi dalam taman itu ada. Itu sebab mengapa kita pergi botanical gardens. Sebab apa? Because di dalam botanical gardens kita boleh nampak bunga biru, bunga hitam, bunga hitam tetap, bunga kuning, bunga hijau dan banyak jenis bunga-bunga. So di dalam satu taman mesti ada kepelbagaian. Itulah corak kepelbagaian, itulah yang memberikan satu lambang baik dan satu tanda baik di mana kita boleh dapat hormat tiap-tiap orang yang duduk di dalam negara, yang di dalam negara kita. Kedua pula, kita mungkin
tak payah sampai ke satu tahap di mana idealisme bangsa Malaysia boleh wujud. Di sekarang kita boleh menerapkan ciri-ciri bangsa Malaysia itu. Bagaimana? Kalau kita sendiri di dalam universitas, dalam universiti, bukan universitas bahasa Indonesia, universiti bangsa, di dalam universiti ataupun dalam college. Kalau kita sudah dapat makanan kita cuba jangan cari kawan-kawan yang serakan dengan kita ataupun sama bangsa ataupun sama agama. Jadi kita purposely duduk di kawan lain. Jadi kalau kita mau duduk dengan orang lain, ini sudah merupakan satu cara bagaimana kita boleh dapat mencungkil semangat bangsa Malaysia. Saat itu, bila kita masuk kelas, jangan duduk cari kawan kita. Cubalah cari kawan daripada keturunan lain ke, agama lain ke, ataupun race lain ke, supaya kita berduduk bersama-sama. Jadi semangat mau capai bangsa Malaysia itu boleh wujud in small effort, in small places, in small initiative. Tak payah kita nak tunggu sampai satu negara mau tukar, sampai satu whole negara mau tukar. Tidak payah. Hari esok kita boleh mula perjalanan ke situ. Tiap-tiap orang yang dengar apa yang kita cakap tadi, apa yang cakap daripada pukul 9, tiap-tiap orang mesti ambil perhatian dan mesti ambil semangat, mesti ambil inisiatif untuk melaksanakan ini di dalam kehidupan masing-masing. Jadi cuba cari kawan. Kita tengok, kalau nak tengok bangsa Malaysia senang saja. Saya cari handphone you, saya tengok you punya handphone, tengok berapa orang kawan you ada tu. Kawan-kawan itu berapa orang lain daripada kawan yang biasa yang kita panggil. Dan daripada itu berapa golongan. Adakah orang India sana, orang Cina sana, orang Melayu sana, berapa orang macam tu. Jadi telefon menunjukkan semangat bangsa Malaysia lah. Telefon kita. So kalau kita ada 95% daripada satu golongan masyarakat sahaja, artinya ini tidak akan bawa kita ke semangat itu. So benda-benda, saya seorang saintis. So kalau kita betul-betul nak buat sesuatu, niat kita mesti mempunyai niat tu. Kedua pula kita mesti translate, kita mesti keluar daripada peti itu and lihat di dalam cara konteks yang besar. Kerana untuk dapat capai bangsa Malaysia ni, kita just have to let go of certain kita just have to let go of a few things. And orang fikir bahawa kalau kita capai bangsa Malaysia ini, mungkin hak kita akan disoalkan ataupun hak kita akan dirampas dan sebagainya. Saya yakin bahawa memang ini tidak akan dikacau ataupun tidak dapat dirampas. Yang penting sekali mungkin semangat itulah yang kita harus dapat, saling hormat dan hormati, dan selalu kita cakap pasal kebaikan bangsa lain. Sebenarnya ini wawasan saya ya, ini mungkin tak jadilah, tetapi ini hasrat saya mau dengar. Di politik lah yang sebenarnya akan bawa, the political willpower yang penting. Jadi saya mau di dalam satu gathering of politician, di dalam satu kawasan, mungkin di dalam tiap-tiap satu, kan kita selalu bezakan politik on the ethnic basis. Di dalam satu kumpulan itu, kita juga bincang pasal masalah kumpulan lain. Kita juga bincang pasal masalah golongan lain. Di dalam mesyuarat kita, di dalam annual general meeting kita, bawa masalah-masalah golongan lain. So ini merupakan kita juga pertimbang rasa, kita buka mata, kita sedar, kita fikir dan kita rasa masalah orang lain. Inilah cara bagaimana kita boleh dapat meningkatkan semangat bangsa Malaysia di dalam kegiatan-kegiatan kecil, in small effort, create moments of unity in which we can bring inclusivity, bring in and discuss more things about that. Jangan kita hanya mempentingkan hak kita juga. Jika juga kita harus mesuarakan hak orang lain. Inilah semangat di mana kita boleh menyeberangi landasan atau menyeberangi lines of separation supaya kita boleh dapat mengayati sebenarnya semangat bangsa Malaysia. Kerana ini semangat akan bawa kita productivity yang lebih banyak, semangat Malaysia ini akan bawa kita profit yang lebih banyak, dan juga kita boleh jadi satu negara yang begitu makmur sekali kerana kita bergantung kepada kekuatan tiap-tiap ahli di dalam Malaysia. Saya rasa this is the ala tuju yang begitu baik sekali dan haruslah kita bersama-sama cuba jayakan mimpi idealisme ataupun goal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suresh Kumar.
betul apa yang dikatakan Profesor bahawa semangat saling menghormati serta saling menyebut kebaikan setiap kaum adalah salah satu cara dalam membawa semangat bangsa Malaysia itu sendiri. Okey, seterusnya kita ke panel yang keempat iaitu Encik Nathaniel Tan. Okey, panggilan mesra Encik Nat. Encik Nat merupakan seorang penulis dan aktivis bersama Projek Wawasan Rakyat POWR. Beliau juga merupakan pengasas dan pengarah eksekutif Engage.com. Beliau aktif menulis dalam kolum di akhbar Arus Perdana dan portal web laman maya. Beliau merupakan kolumnis tetap ruangan All the Peace Matter di akhbar The Star. Seorang pengamal media dan aktif dalam kegiatan jaringan dan komunikasi. Encik Nathaniel merupakan lulusan Harvard University dalam bidang kajian konflik. Encik Nat menumpu kepada pembaruan paradigma sosiopolitik di Malaysia, terutamanya dari segi hubungan etnik dan struktur demokrasi. Beliau adalah penyokong tegar konsep #Bangsa Malaysia dan #NextGenDemokrasi. Soalan saya kepada Encik Nat, apakah peranan konsep bangsa Malaysia dalam pembangunan negara dan membawa perubahan serta reformasi yang diperlukan? Dipersilakan. Minta maaf ya, sorry about Okay. that. Hai. Terima kasih dan selamat pagi kepada Puan Moderator dan kepada rakan-rakan karib yang saya sanjungi di ABIM dan kepada rakan-rakan di panel dan audiens hari ini. Pada saya, dari segi konteks, projek Bangsa Malaysia yang kita usahakan ini muncul pada waktu Malaysia mengalami kemelut politik yang cukup parah serta hala tuju dan masa depan yang amat tidak menentu. Inilah masa di mana Malaysia paling perlukan pimpinan berwibawa untuk menghadapi krisis sosial dan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Tapi yang kita nampak, pemimpin negara yang sepatutnya mengenepikan perbezaan politik dan bersatu padu demi rakyat, sebaliknya terperangkap dalam perselisihan dan mainan politik yang langsung tidak menguntungkan siapa-siapa. Ini menunjukkan kegagalan sistem politik kita yang lapuk dan tidak wajar lagi diguna pakai. Sistem politik sedia ada menekankan perbezaan kita dan memberi insentif kepada ahli-ahli politik untuk lebih fokus kepada kepentingan diri daripada kepentingan rakyat, serta memberi insentif untuk melaga-lagakan rakyat berbilang kaum dan mengapi-apikan sentimen perkauman demi kepentingan politik. Jadi soalannya, apa yang kita boleh buat? Saya rasa pertamanya kita mesti hentikan budaya bergantung kepada ahli politik sahaja. Di Malaysia kita ada mentaliti bahawa ahli politik sahaja yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua masalah kita. Tapi bila ahli politik sendiri yang menjadi masalah, maka tidak logik untuk kita harapkan solusinya muncul dari kalangan ahli politik yang sama itu. Sebaliknya, kita sebagai rakyat harus lebih sedar akan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah negara dan menerajui hala tuju nasional yang lebih murni dan bermanfaat. Jadi balik kepada soalan asal, projek Bangsa Malaysia adalah langkah pertama kita dalam merealisasikan potensi sepenuh rakyat yang bersatu padu demi memimpin perubahan yang diperlukan. Kita tidak akan mencapai matlamat ini kalau kita masih termakan dengan naratif ahli politik yang sengaja nak memecah belakan rakyat. Kita hanya boleh maju ke hadapan kalau kita tinggalkan naratif lapuk ini dan menggantinya dengan naratif yang lebih inklusif. Tapi membuang naratif lama ini tidak bererti sama sekali kita perlu buang identiti semua lama kita. Dalam isu bangsa Malaysia ini, kita lihat golongan-golongan yang ultra Melayu suka tuduh, bangsa Malaysia ini berhasrat untuk menyahkan identiti bangsa Melayu. Tapi yang ultra-ultra bukan Melayu pun juga tuduh, bangsa Malaysia ini berhasrat untuk memelayukan golongan bukan Melayu. Sudah pasti dua-dua tuduhan ini tidak tepat. Dua-dua pun bukan hasrat kita. Hakikatnya, seperti yang dikatakan Saudara Presiden Abim tadi, kalau saya angkat bangsa Malaysia sebagai salah satu identiti saya tak perlu langsung buang mana-mana identiti saya sebagai orang Cina, orang Hokkien atau orang Chindian macam anak Profesor Dennison dan sebagainya. Semua ini boleh wujud sekaligus dengan identiti profesional kita, identiti kita dalam keluarga, identiti geografi dan sebagainya. Dan setiap identiti tersebut membawa manfaat tersendiri. Manfaat yang boleh dibawa oleh identiti bangsa Malaysia kepada rakyat Malaysia adalah semangat perpaduan dan mentaliti bahawa kita semua ni sebenarnya berada dalam kapal yang sama. We are all in the same boat. Kalau negara kita makmur, kita semua makmur. Kalau negara kita mundur, kita semua mundur. Dan kalau kapal karam, kita semua akan lemas bersama. Jadi bangsa Malaysia ini boleh difikirkan sebagai satu panji inklusif bagi semua rakyat yang menolak usaha-usaha untuk memecah belahkan rakyat dan sedia untuk membina negara tercinta. Kita berasaskan nilai-nilai bersama yang disanjungi semua. Kalau semangat ini terbenam di jiwa rakyat, saya yakin kita akhirnya dapat mengubati luka-luka dan kerosakan yang melanda negara kita dan akhirnya menyempurnakan potensi sepenuh Malaysia tercinta. Itu saja buat sekarang. Terima kasih.
Terima kasih kepada Encik Natalian Tan di atas penjelasan itu tadi. Seterusnya saya serahkan kepada panel kita yang kelima, iaitu Puan Beverly Joyman. Puan Beverly merupakan daripada penampang Sabah, orang Borneo. Beliau kini merupakan naib pengerusi Sabah Bagi Bersih 2.0 dan koordinator program CSO, Platform for Reform di bawah Pusat Komas. Sebelumnya, beliau adalah pengarah Sekretariat Jaringan Orang Asal Se-Malaysia JOAS, berkhidmat dalam menangani isu-isu pribumi, advokator isu dan hak wanita dan belia serta pendukung United Nations Declaration of the Right of Indigenous People. Mewakili populasi pribumi Malaysia, kelatihan antarabangsa, conflict prevention and peacemaking for indigenous people representative in the United Nations Institute for Training and Research, Geneva. Soalan saya kepada Puan Bev, dalam masyarakat madani, hubung kait kebergantungan antara kepelbagaian pertubuhan dan organisasi adalah sangat perlu. Oleh itu, apakah inisiatif yang perlu diambil kira oleh setiap pertubuhan atau NGO dalam Malaysia ini? Dipersilakan Puan. Terima kasih Kepiwasian dan selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih kepada Abim dan rakan-rakan komrad seperjuangan yang lain kerana menjemput orang Sabah untuk bercakap di sini. Kira macam speaker terakhir untuk persidangan yang sangat megah ni, and I hope that I can represent the voices of Borneo, particularly for Sabah, dan izinkan saya untuk present in both languages lah. So as Atika has mentioned just now, I'm the coordinator for the CSO Platform for Reform under Pusat Komas. This is a platform of 80 NGOs all over Malaysia. Dan selalu kita dengar seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. So kali ini saya cakap seluruh Malaysia termasuk Penang dan Johor. Bolehkah? Tidak boleh. So it's a bit awkward, right? So we always hear it awkwardly. So anyway, I would like to just pick up a few points that was mentioned earlier in the conference about the CIMB, and I saw in the chat you said it is Chinese, Indian, Malay, Borneo. I agree with that because, and then I replied that Borneo is always left out. We are always orang asal are always left out, and I have to say honestly that I've been scratching my head the whole morning since listening to the presentations of prestigious panelists about Bangsa Malaysia, because if I look at my own family, I'm a Kadazan, I'm from Penampang, and my families, we have Muslims, Buddhists, Hindu, and then we have the Kadazan, we have the Malays. I have cousins who married a Malay gentleman from Negeri Sembilan, and this family is so huge. We celebrate everything from the 1st of January to the 31st of December and everything in between. We always find a reason to come together and celebrate. And even in this time of the pandemic, we were able to come together, if not by Zoom, but by reduced numbers of our family members. So in a sense that we have always been the epitome of Bangsa Malaysia. So as Prof. Suresh mentioned just now, look at our phone. If you look at my phone, there's everyone in there, all kinds of races, all kinds of backgrounds, and it's all over the world due to my past working experience. So coming back to the question thrown by Atika just now about this Masyarakat Madani, right? This CSO platform, CSO, what are we doing and what we need to do together? So we collectively provide a check and balance to keep the government of the day in check, and then remind them that people are watching. And then we try to bring forth public issues that sometimes would not be looked into. It is sidelined, it's marginalized, and marginalized double on that. And we must ensure that as collective voice, we ensure that the genuine spirit of democracy and human rights is tightly upheld and respected. And we also bring the government to the table to engage with the people as part of the decision-making process. So on our side, what initiative can be? Apa tadi itu bilang apakah inisiatif yang boleh diambil kira setiap pertubuhan atau NGO? Sebenarnya sebab
kita kan beratus-ratus, kalau bukan beribu pun NGO di Malaysia ni kan, kita masing-masing mempunyai kekuatan, kita punya expertise sendiri. Dan sebaik-baiknya kita kumpulkan our resources. We always say that NGOs lack of funding, NGOs lack of manpower and other resources, right? So we could always pool together, we could group together. So that's why the CSO Platform for Reform works that way. We pool, we put together NGOs yang working on the same issues, similar issues. For example, tentang wanita, tentang OKU, tentang orang asal dan sebagainya dalam GLC, anti-corruption dan sebagainya. Dan kita form into cluster di mana mereka masing-masing menguatkan resources dalam grup itu. We call it cluster. We use this term from 2018, way before COVID struck Malaysia even. So please do not equate us to that cluster, to the health cluster that we are talking about today. So dalam situ, when we pool our resources, kita gabungkan kita punya manpower, kita punya funding, kita punya knowledge and skills kan, we form a better and more stable platform or voice to speak out on certain issues. And to say that race, I don't think race plays a huge role or an important role in any decision making when it comes to the NGOs working together, the CSOs working together. It's more of what you know and what we can do together, and to recognize each other's expertise. You know, like we do have instances where NGOs pull each other down, saying that you are not as qualified as us, we have been here longer than you, therefore saya lebih banyak makan garam, jadi saya lebih lagi pandai. But in some cases, as you can see in politicians, it's not true. So, and then don't work in silo. You know, some NGOs, maybe they want to work in silo, yes. When you are starting out, you're unsure, you don't know who your other network members are, then it is good that you start off on your own to find your firm footing first and to see where are your what best practices you can put forward or share with other people and the community that you intend to work with. And then to get things going, it is better to find a common agenda, to find a unifying factor. And in many instances, if I speak from Sabah, when we talk about unifying factor, we can't even say it's the language, it's the culture, it's the religion, or it's the race, because we are so diverse, but yet we are united. We are united in our efforts. We are united in helping each other. And I've been asked many times for context of other people so that we can bridge the gap, that other people can reach out to, funders or potential funders can reach out to potential NGOs who are working genuinely on the issues at the grassroots level. So this unifying factor, kalau di Sabah bilang selalu, kalau di Sabah selalu kita bilang culture, menari. Because when we come to say Pesta Kaamatan, which is in May, in the month of May, it's a whole month of festivity. And you see friends, communities from all backgrounds coming together, and we don't even say kau orang apa, kau orang Kadazan kah, kau orang Tatana kah, Bugis kah. We don't talk about this kind of thing because kawan, bosku, and bosku is used in Sabah a lot. You know, it is not by someone who went and trademark it later on for his own benefit. So I would like to leave it at that here now, and I will expand further if there are questions that arise. Thank you. Terima kasih kepada Puan Bev di atas penjelasan sebentar tadi. Apa yang dikatakan Puan Bev iaitu kita perlu meletakkan NGO bersama. Tidak kisahlah NGO itu dari segi wanita, OKU, anti-corruption dan sebagainya. Jadi kesan daripada itu ia mampu menguatkan resources masing-masing. Okey, kita teruskan kepada pusingan kedua, iaitu kita akan berbalik semula ke panel kita yang pertama, iaitu Puan Tricia. Okey, Puan, bila disebut bangsa Malaysia, kita juga harus melihat sisi-sisi positif untuk masa depan. Untuk itu, apakah indikator yang membolehkan kita optimis untuk terus membawa agenda ini? Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih.
saudari dan terima kasih juga kepada semua ahli panelis yang lain. Ada banyak perkara yang agak menarik dan kalau ada masa nanti sebenarnya saya juga ingin menjawab dan mengadakan satu respons kepada setiap satu, tetapi saya rasa tidak ada masa. Tapi untuk sekarang saya ingin menjawab soalan yang kedua. Saya rasa pada mulanya sebelum saya jawab soalan apakah indikator untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia, saya rasa kita perlu accept bahawa kita tidak seharusnya semata-mata idealistik tentang sorakan kepada slogan-slogan yang berunsur perpaduan dan di sejarah Malaysia ada banyak slogan yang diperkenalkan oleh beberapa pemimpin kita seperti Malaysia, Wawasan 2020, Islam Hadari, Satu Malaysia, Malaysia Baharu, Kemakmuran Bersama dan sebagainya. So sebenarnya pada musim Hari Raya ataupun Tahun Baru Cina dan ada banyak perayaan, kebanyakan iklan-iklan ataupun poster-poster yang dipaparkan adanya gambar-gambar yang kononnya ada perpaduan. Tetapi kita harusnya bersikap lebih pragmatik dan realistik dengan melibatkan diri dalam perbincangan hala tuju negara secara berhikmah. Dan dengan ini saya rasa kita berupaya untuk meletakkan konteks yang sebenar bagi apa jua lontaran gagasannya agar ianya memberikan satu cerminan yang selari dengan realiti di peringkat akar umbi. Dan penilaian yang tuntas lagi mendalam wajib dilaksanakan agar apa jua agenda yang diketengahkan tidak sekadar bagai melepaskan batuk di tangga. So dengan itu saya ada 5 poin ataupun contoh ataupun indikator yang saya rasa boleh digunakan ataupun membolehkan kita optimis untuk terus membawa agenda bangsa Malaysia di negara kita. So pertamanya ialah saya rasa indikator yang penting adalah apabila kita ada kebolehan, so sama seperti apa yang saya cakap pada pusingan pertama, apabila kita sebagai masyarakat Malaysia boleh mengadakan perbualan secara sihat dalam suasana yang selamat berkenaan topik-topik yang dianggap sebagai sensitif. So contohnya pada hari ini sidang kemuncak ini adalah satu contoh yang sangat baik sebab ada keterlibatan semua pihak dari bangsa yang lain dan sebagainya dan the ideas itu adalah cubaan kami juga. So seperti mana yang saya cakap tadi, kami ada satu projek yang baru di mana kami menjemput 3 orang individu yang bersetuju tentang sesuatu topik dan letak ke dalam bilik yang sama dengan 3 orang individu yang lain yang tidak setuju tentang topik tersebut. Dan sebenarnya mereka boleh duduk dalam suasana yang sihat, yang selamat dan mereka boleh membincangkan topik tersebut tanpa ada apa-apa pergaduhan. Jadi memang kita sebagai orang Malaysia ni sebenarnya kita sangat mementingkan harmoni ya, dan kita boleh bercakap tentang isu-isu sensitif dengan suasana yang selamat. Dan contohnya isu-isu yang telah dibincangkan adalah topik seperti adakah ianya racist untuk meletakkan dalam iklan keperluan bangsa. So itu adalah salah satu tajuk yang sudah dibincangkan dan video ini saya telah melancarkan pada minggu lepas. So saya menggalakkan semua ahli-ahli ABIM dan sebagainya untuk menonton video tersebut dan ada banyak video lagi yang akan membincangkan topik yang dianggapnya sedikit sensitif untuk dibincang. So itu adalah indikator yang pertama. Yang kedua, saya rasa indikator yang sangat penting juga ialah seperti mana ada beberapa ahli panelis yang sudah berkata tentang isu ini, iaitu setiap rakyat Malaysia adalah yakin dengan identiti kita tersendiri.
So penulis buku Amartya Sen dalam bukunya Identity and Violence, beliau berkata bahawa setiap orang individu sebenarnya mempunyai identiti yang berlainan. So saya adalah sekarang ini saya memain peranan sebagai ketua pegawai eksekutif IDS, tetapi saya juga memain peranan sebagai ibu kepada anak saya. Saya juga sebagai isteri kepada suami saya, anak kepada ibu bapa saya, dan sebagainya. Dan saya menyokong satu persatuan bola sepak dan sebagainya. So jadi identiti saya bukan sahaja is not described or characterized only sebagai seorang Cina ataupun seorang agama saya dan sebagainya. So yang penting ialah kita perlu tidak terlalu terasa apabila perkara ataupun isu-isu dibangkit, ataupun jika ada apa-apa kritikan yang dihulur kepada kita. So itu adalah indikator yang kedua. So kita yakin terhadap identiti kita dan kita boleh berbincang tentang identiti kita apabila walaupun ada apa-apa kritikan. So any criticism that comes our way, we are also able to discuss it. Kita boleh defend dengan rasional. So indikator yang ketiga ialah saya rasa perlunya ada pembaikan sistem kerajaan, ekonomi dan politik yang adil dan saksama. Apakah maksud saya? So maksud saya ialah sistem ekonomi kita mestilah menjadi sangat adil supaya setiap satu rakyat Malaysia mendapatkan manfaat daripada ekonomi secara adil dan saksama. Peluang pekerjaan sebagai contoh juga adil dan saksama kepada semua orang tanpa mengira kaum dan bangsa dan latar belakang. GLC kita perlu juga berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat ya, tanpa mengira bangsa. So jadi pembaikan sistem kerajaan, ekonomi dan politik itu adalah indikator yang ketiga. Indikator yang keempat saya rasa adalah parti politik yang boleh mewakili kepentingan seluruh masyarakat tanpa mengira bangsa, termasuk masyarakat Sabah dan Sarawak. So apa yang jadinya sekarang ialah ada parti-parti politik yang mewakili kaum tertentu sahaja ataupun masyarakat tertentu sahaja. Dan saya faham sebab di Malaysia ni politik identiti adalah sangat kuat ya, sangat didepankan. Tetapi saya rasa apabila ada bangsa Malaysia yang memang tulen pada masa depan, setiap parti politik dan setiap ahli politik, tak kira mereka adalah bangsa Cina ataupun bangsa Melayu, mereka boleh mewakili kepentingan kaum lain. So tak semestinya saya seorang Cina, saya akan mementingkan kepentingan orang Cina sahaja. So itu adalah masanya, ya memang setiap orang ada identiti mereka yang berbeza, tetapi dari segi apakah keperluan dan kepentingan saya sebagai orang Cina boleh tahu berdasarkan kajian dan penyelidikan apanya pentingnya keperluan seperti pihak B40 di kalangan orang Melayu, apakah kepentingan household, the bottom 40 of households also di kalangan orang asli sebagai contoh. So itu adalah indikator keempat. Dan kelima, saya rasa adanya kerjasama strategik di antara kesemua organisasi masyarakat sivil, media dan ahli akademik. So apabila adanya kerjasama strategik di antara semua organisasi masyarakat sivil, dan saya rasa hari ini adalah contoh yang terbaik apabila ada kerjasama di antara ABIM dengan IDS, dengan prof ahli akademik di atas panel sini. Kerjasama itu boleh dilakukan sebab kita semua ada kepercayaan terhadap satu topik dan isu yang boleh dikongsi bersama. Dan bila adanya 5 indikator ini, saya rasa itu adalah indikator yang terbaik untuk menunjukkan bahawa kita pergi ke hala tuju yang baik
untuk mengadakan satu bangsa Malaysia. So terima kasihlah buat masa sekarang. Terima kasih kepada Puan Tricia di atas penjelasan sebentar tadi. 5 indikator yang di-highlight oleh Puan Tricia iaitu perbualan secara sihat, pembaikan kerajaan sistem ekonomi, parti politik itu sendiri perlu mengetahui keperluan setiap kaum dan adanya kerjasama yang strategik dalam masyarakat iaitu civil society itu sendiri. Okey, seterusnya soalan ini saya tujukan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Jika kita ada langkah syaitan, mau tidak mau kita juga harus ada langkah sendiri untuk menuju ke agenda ini. Untuk itu, bilakah masa yang sesuai untuk kita lakukan langkah ini dalam membangun etos bangsa Malaysia itu sendiri? Persilakan, Doktor. Okey, terima kasih Soalan Tika. Jadi untuk pusingan keduanya, untuk menjawab soalan ni, sebenarnya langkah membangun etos bangsa Malaysia ni, saya bagi pandangan saya lah, bukan ada satu line timeline yang tertentu, tapi bagi saya, bagi pandangan saya, dia telah bermula seperti mana yang saya utarkan daripada pusingan pertama itu sejak negara telah merdeka pada tahun 57 dan juga pembentukan Malaysia pada tahun 63. Jadi kalau kita melihat keadaan yang berlaku pada tahun 69 tu ada terencat sedikit. Ada banyak-banyak faktor lah kenapa adanya kerencatan yang berlaku dan pembentukan bangsa Malaysia pada masa itu. Tapi ada dikatakan bahawa adanya jurang ekonomi yang gap yang agak jauh antara peribumi dan bukan peribumi, dan ketidaksamaan ekonomi itu telah menyebabkan adanya perangsaka dan perpecahan masyarakat. Justru itu kita semua tahu dengan adanya rusuhan pada tahun 69-13 itu, rukun negara telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat, dan sebenarnya rukun negara itu telah kita sambut ke tahun ke-50 pada tahun yang sudah, kalau tidak silap saya, oleh juga dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat, dan saya rasa Datuk Nazir dah sebut tapi saya nak ulang balik, saya banyak bercakap tentang rukun negara dan saya sering berkata bahawa di sekolah-sekolah masa kita kecil tu kita bercakap tentang 5 prinsip utama. Tapi kita selalu jarang-jarang, kadang-kadang kita lupa kepada satu segmen yang penting di bahagian pertama dalam rukun negara, iaitu bagaimana kita nak merealisasikan cita-cita Malaysia. Ke arah yang pertama sekali adalah mencapai perpaduan yang erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal. Ini perkataan liberal ni dia agak sensitif terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif dengan penggunaan sains dan teknologi moden. Jadi setelah itu barulah kita ada 5 prinsip utama yang selalu kita semua tahulah ada di belakang buku latihan di sekolah, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusahan. Kenapa saya sebut dan saya baca? Sebab benda ni penting lah kita nak membawa pada bangsa Malaysia ni, kita tak boleh lari. Kerana itu dalam pusingan pertama saya bincang perlembagaan, pusingan kedua saya bincang rukun negara. Kerana bagi saya pentingnya rukun negara dalam mendukung cita-cita ni, kita ada 3 cita-cita utama yang perlu kita lihat. Pertama sekali lah perpaduan yang lebih erat di kalangan rakyat Malaysia. Ini penting kerana latar belakang sejarah pembentukan negara Malaysia yang melalui beberapa cabaran dan halangan. Penolakan pembentukan Malayan Union sebagai contohnya pada tahun 46 oleh Raja-Raja Melayu dan etnik Melayu pada masa itu telah mengekalkan status quo peribumi walaupun ia tidak mendapat sambutan pada kaum bukan peribumi. Dan hasilnya ia telah diganti dengan Persultanan Tanah Melayu pada tahun 1948
Maka pada masa itu kita dengar suara-suara tuntutan kepada kemerdekaan yang begitu kuat. Tetapi penjajah tak bagi. Dia kata tak bagi untuk merdeka. Dia kata kalau nak merdeka, mestilah semua etnik bekerjasama dalam pembentukan tanah Melayu pada masa itu. Maka dengan adanya hubungan erat dan toleransi antara kaum telah menyaksikan apa dipanggil sebagai give and take, dan negara telah bebas daripada penjajah pada 31 Ogos 57. Pada tahun 1963 kita telah menyaksikan pembentukan negara Malaysia dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan ini telah menyaksikan lebih ramai etnik. Hari ini kita sendiri telah menyaksikan beberapa pembentang daripada pelbagai etnik daripada Sabah dan Sarawak. Justru itu nak mengekalkan identiti dan hak mereka, maka adanya perjanjian, dikatakan sebagai perjanjian 20 Sabah dan Sarawak, dan mereka ini adalah untuk membawa kepada semangat, kita panggil kesetiaan bersama dalam pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Yang kedua, memandangkan jurang ekonomi yang agak jauh antara penduduk peribumi dan ada diistilahkan, saya tak mengguna tapi diistilahkan dengan quote-unquote inilah pendatang, timbul iri hati dan prasangka buruk antara kedua-dua pihak tersebut, dan ada berlakulah peristiwa yang kita selalu sebut, yang kita telah sebut sebelum-sebelum ini, ialah rusuhan, kacau bilau dan pertumpahan darah pada 1369, dan negara kita tidak boleh dalam satu saat pun fikir bahawa perkara itu akan berlaku. Maknanya kita perlu jauh. Kalau kita dalam bahasa Arab kita sebut na'udzubillah lah. Jadi bagi mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin ni, adanya dasar ekonomi baru. Walaupun ada orang berkatakan dasar ekonomi baru ni hanya menguntungkan setengah-setengah pihak, tapi kalau kita melihat kepada perspektif yang lebih menyeluruh, saya kira ianya adalah membawa kepada kebaikan kepada semua. Yang ketiga adalah Perlembagaan Persekutuan yang merupakan dokumen dan undang-undang tertinggi negara. Dan ini disebut dalam perkara 4, iaitu keluhuran perlembagaan yang ada seperti dalam rukun negara. Ia perlulah dipertahankan oleh semua rakyat Malaysia bagi mencegah setengah-setengah pihak yang mengambil sikap pilih kasih dalam pelaksanaan undang-undang. Dan bagi saya ini adalah bertepatan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang memberi hak kesemarataan kepada setiap individu tanpa mengira agama dan juga keturunan dan juga etnik. Jadi dengan masa yang sedikit tu, mungkin saya nak kongsi betapa pentingnya rukun negara. Dan kalau kita melihatlah adanya beberapa peristiwa yang kurang enak. Jati diri kita, maknanya masyarakat Malaysia, terutamanya golongan-golongan muda ni agak, saya rasa lentur, kurang untuk semangat kekitaan, semangat sayangkan negara, seperti adanya apa dipanggil mengibarkan jalur gemilang yang terbalik, pengubahsuaian jatah negara, adanya suara-suara tuduh menuduh yang menyebabkan adanya perasaan tidak puas hati antara kaum dan juga agama. Ini semua sepatutnya tidak wujud bagi sebuah negara yang dikatakan sebagai bangsa Malaysia. Maka bagi saya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa rukun negara ni seperti mana Faizal sebutlah, kita bukan hanya perlu mengungkapnya saja, tapi kita mesti menghayatinya. Mungkin kerana penghayatan kepada rukun negara itu tidak berapa nampak sebab kita tak nampak dia punya semangat dia yang begitu kuat ataupun sampai kedudukannya. Tidak seperti mana perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi. Maka kerana itu ada pandangan-pandangan seperti Profesor Syed Hussein Alatas supaya rukun negara ini dimasukkan sebagai mukadimah dalam perlembagaan. Jadi negara kita sebagai contohnya merupakan negara yang di antara negara yang kecil, minoriti yang tidak ada mukadimah ataupun preamble dalam perlembagaan. Kalau kita menyaksikan dalam dunia, daripada 160
daripada 193 negara mempunyai mukadimah. Jadi kita di antara negara yang tidak ada mukadimah. Dan kalau kita tengok Sahifah Madinah seperti yang sebut tadi pun ada dia punya mukadimah walaupun dia ada mempunyai fasal yang sedikit, itu 47 fasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perlunya etos bangsa yang kuat kerana ianya menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Kita jarang mendengar Tun M bercakap tentang bangsa Malaysia. Tapi bila saya membaca sedikit, saya tengok ada dia dalam tahun 90-an dia bercakap tentang bangsa Malaysia yang boleh dibentuk melalui penumpukan etos bangsa. Kerana itu etos bangsa Malaysia perlu mengambil kira bentuk hubungan etnik yang terjalin dalam masyarakat materi etnik yang wujud dalam negara kita. Dan bentuk hubungan inilah yang menjadi penentu kepada proses pembinaan negara Malaysia. Dan Tun M pada tahun 90-an itu telah menggariskan 7 kriteria untuk membentuk etos bangsa Malaysia, dan saya hanya menyebut sebab masa tidak mengizinkan saya untuk merungkaikan ataupun membicarakan lebih lanjut. Yang pertama sekali adalah berkongsi pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah itu penting. Kebersamaan nilai, kebersamaan perasaan identiti, berkongsi destinasi yang melangkaui etnik tanpa menjejaskan identiti etnik, kesetiaan, komitmen, semangat nasionalisme dan berkembangnya etos bangsa yang jelas. Justru itu terdapat beberapa dimensi lain dalam membentuk etos bangsa Malaysia. Di antaranya ialah saling hormat menghormati, toleransi, dan ini sangat penting, disiplin diri, iaitu dari aspek etika dan moral. Kita sebagai seorang manusia, kita mesti beretika dan mempunyai moral yang tinggi. Dan akhir sekali adalah demokrasi. Kesimpulannya apa yang saya boleh katakan di sini ialah, bagi saya Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara adalah dua dokumen yang penting bagi membangun etos bangsa Malaysia. Sekian dulu, terima kasih. Saya pulangkan balik kepada Atika. Terima kasih Dr. Azam di atas penjelasan itu sebentar tadi. Seterusnya kita ke panel ketiga, iaitu Profesor Dr. Suresh. Untuk mengelak dari ancaman dan bahaya, apakah perkara yang perlu kita waspada dalam membawa agenda ini kepada rakyat supaya pada masa yang sama, kebajikan dan hak pelbagai kaum itu tidak terceceh? Dipersilakan Prof. Terima kasih Puan, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kerana panel kita pada pagi ini begitu handal sekali. Hujah-hujah yang mereka telah mengemukakan tadi begitu baik dan saya pun belajar banyak perkara tadi. So, apa yang kita harus lihat? You see, sebenarnya kita ingin mewujudkan bangsa Malaysia. Katakanlah ini sebagai satu wawasan, dan katakanlah ini sebagai satu hala tuju. Apabila kita ingin ambil langkah ke sesuatu keadaan ataupun sesuatu situasi ataupun sesuatu wawasan, kita harus faham dan tahu bahawa manusia being manusia tidak akan lepas daripada zone comfort dia. Tiap-tiap orang selepas kita hidup di dalam berapa tahun dan banyak tahun-tahun, dekad-dekad kita hidup, pegangan kita kepada benda-benda yang kita sudah ada itu dipanggil zone comfort. Bila kita sudah berada di dalam zone comfort, kita sangat tidak mahu tukar. Oleh kerana kita pegang sangat kepada apa yang kita faham dan tahu, kita jarang lepaskan apa yang kita tahu kepada menghayati sesuatu di masa depan. Ini cara semula jadilah manusia, natural behavior. So, waspada apa yang kita harus fikir ialah pendidikan yang kita harus bawa. Pendidikan yang harus kita bawa kepada semua golongan masyarakat dan semua lapisan masyarakat. Kita harus wujudkan buku FAQ, frequently asked question, buku FAQ yang harus kita buat dan harus kita beri pendedahan kepada semua golongan masyarakat apakah kelebihan yang kita akan dapat apabila kita menghayati wawasan ini. Apakah kelebihan? Apakah kebaikan kalau kita sudah dapat menghayati wawasan ini? Dan
kita kena beri sure kepada dia. Kita kena beri assurance kepada masyarakat kita bahawa hak-hak yang mereka sudah ada itu tidak akan dirampas atau tidak akan lepas dan sebagainya. Ini sebenarnya ialah haruslah kita harus beri mereka keyakinan. Keyakinan itulah yang penting sekali. Kalau kita nak bawa perubahan kepada mana-mana organisasi ke mana-mana manusia kepada mana-mana pihak, satu aspek ataupun satu ciri yang penting sekali ialah kita harus memberikan mereka keyakinan. Dan keyakinan hanya akan dapat kita tahu melalui pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan hanya kita dapat melalui pendidikan. Jadi kita mesti ada sistem struktur yang begitu baik sekali supaya pendidikan yang baik, pendedahan yang baik supaya bersama-sama kita boleh dapat menerima idealisme inilah. So kita harus bermula daripada sekolah, kita bermula daripada universiti, kita bermula daripada tempat kita kerja dan sebagainya kerana kita sudah hidup sebagai bangsa Malaysia. Tetapi kadang-kadang kita tidak realisasikan kebenaran ini ataupun kenyataan ini. Kita pergi dalam bas, mesti ada berbagai-bagai kaum duduk. Kita pergi dalam train, kita ada berbagai-bagai kaum duduk. Kita pergi kaunter, berbagai-bagai kaum. Jadi hari-hari kita bertemu dengan banyak jenis, banyak orang dan banyak orang daripada berbagai kaum. So hari-hari kita memang mengalami keadaan ataupun mengalami perasaan bangsa Malaysia ni. Tetapi kita kita take it for granted. That's the problem. We take it for granted. So yang sekarang kita harus fikir balik dan saya setuju dengan apa yang tadi seorang daripada panelis mengatakan bahawa masyarakatlah yang harus empower kita. Bukan kita bergantung sangat kepada ahli-ahli politik untuk memberikan panduan. Masyarakat kita, civil society, NGO dan sebagainya haruslah tampil ke depan, haruslah bekerja bersama-sama untuk menjadikan ini sebagai satu kenyataan dengan mewujudkan material-material yang baik, material-material yang boleh dapat diterima dan supaya kita boleh bawa pendidikan ini kepada orang-orang kita. Jadi kita mestilah dapat menghayati apakah sebenarnya, apakah kebaikan kalau kita boleh pergi ke tahap itu. Saya negara Indonesia, saya rasa mereka capai ini dengan begitu baik sekali. Mereka gunakan Pancasila sebagai basis dia, Pancasila di Indonesia, dan di dalam pasport pun dia orang tulis bangsa, dia tulis Indonesia saja, dia tak tulis apa-apa pun. Jadi kalau mereka datang daripada banyak tempat, tetapi mereka setelah berapa tahun berdekad-dekad dengan hidup tu, mereka sudah menerap nilai itu dan mereka hidup sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita pun saya rasa boleh capai tahap itu. Dan kalau kita betul-betul boleh capai dengan bekerjasama, dengan mengadakan banyak lagi mufakat, banyak lagi perbincangan dan sebagainya, saya memang fikir dan tahu bahawa bangsa Malaysia mungkin menjadi satu kenyataan dan kita boleh realisasikan dalam masa depan saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Suresh di atas optimis beliau akan agenda bangsa Malaysia ini. Okey, seterusnya kita ke panel keempat iaitu Encik Nat. Dalam membawa agenda ini, semua lapisan baik dari pimpinan maupun rakyat harus dilihat. Jadi apakah strategi yang kita perlukan dalam menyemarakkan semangat bangsa Malaysia dan apa peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat? Dipersilakan Encik. Thank you. Okey, terima kasih ya. Terlebih dahulu kita ada berita terkini ya, breaking news dari Perhimpunan Agung UMNO. Laporan media mengatakan bahawa saudara Tok Mat kata di sana, UMNO BN akan perjuangkan perpaduan Melayu dan bangsa Malaysia kerana masa depan Malaysia tidak cerah dan cukup dengan hanya perpaduan Melayu sahaja. Jadi kesimpulan yang saya buat, ke mana Presiden Abim memimpin, timbalan Presiden UMNO pun ikut. Okey, dari segi strategi ya, pendekatan kami ada banyak kesamaan dengan pendekatan Prof Suresh. Kami sangat percaya dengan konsep social capital atau modal sosial. Pendek cerita, semakin terjalin hubungan antara individu-individu dan organisasi-organisasi, semakin besar potensi bersama kita untuk menggerakkan perubahan yang besar seperti projek Bangsa Malaysia. Itu sebabnya kami di Power serta rakan-rakan di ABIM dan organisasi lain sering menekankan usaha-usaha networking dan merapatkan ikatan silaturahim. Dalam 20 tahun ini, saya sentiasa kagum dengan betapa ramai rakyat Malaysia dan NGO-NGO yang bertungkus lumus untuk menolong orang yang memerlukan
melahkarkan visi bagi Malaysia yang lebih baik dan menjayakan perubahan-perubahan kecil di setiap lapisan masyarakat. Satu cabaran yang kita lihat adalah kurangnya hubungan antara banyak daripada individu-individu dan gerakan-gerakan ini. Kalau hubungan ini boleh diperkukuhkan lagi, modal sosial yang bakal dicapai memang berpotensi tinggi. Usaha murni oleh tokoh-tokoh macam Prof. Suresh dalam bidang ini yang berusaha mengeratkan hubungan antara gerakan-gerakan berasaskan agama melalui FGIS pada saya amat mengagumkan. Hasrat kami adalah untuk replicate dan amplify usaha-usaha seperti ini. Semangat bangsa Malaysia boleh dijadikan satu idea dan konteks yang boleh membantu membawa bersama semua rakan-rakan yang giat berusaha di peringkat akar umbi. Proses ini memang perlukan usaha yang gigih dan makan masa yang lama. Kalau kita buat secara terburu-buru, mungkin kita akan jadi macam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan 1.0 atau Perikatan Nasional. Semuanya naik sekejap dan retak lagi dalam sekelip mata. Saya rasa inilah kerana gabungan-gabungan politik ini adalah hasil marriage of convenience dan bukannya dibina atas nilai-nilai bersama yang diartikulasi secara kukuh dan ketara. Jadi untuk membina satu gerakan bangsa Malaysia, kita mesti tegas dalam usaha untuk menguatkan prinsip-prinsip bersama kita dan membolehkan idea-idea ini dimasak betul-betul. Bukannya terburu-buru seperti buat Maggi Mee. Kita perlu mengambil masa yang secukupnya untuk betul-betul membina pemahaman bersama yang kukuh. Tanpa asas kukuh itu, kita akan menjadi macam lalang. Hari ini bawa satu prinsip, besok bawa prinsip lain dan sebagainya. Jadi usaha membina pemahaman ini kita akan teruskan. Sekaligus kita minta sokongan rakyat. Walaupun kadang-kadang nampak macam tak seberapa, setiap like, share, follow di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, di media sosial, di WhatsApp, memang ada kesannya. Harap-harap dalam masa terdekat, kami akan keluarkan lebih banyak konten yang kita akan perlu sokongan rakan-rakan untuk kongsikan. Sehingga itu, kalau sekadar guna hashtag Bangsa Malaysia atau membantu pun banyak menolong. Paling penting kita harap rakyat akan mula berkongsi secara one-to-one dengan keluarga, dengan rakan-rakan berkenaan semangat bangsa Malaysia dan bagaimana usaha menyemarakkan semangat ini boleh dijadikan langkah pertama dalam membetulkan hala tuju Malaysia kita bersama. Terima kasih. Baik, soalan akhir saya kepada Puan Bev. Apakah cara yang terbaik agar agenda bangsa Malaysia ini diresapi oleh orang asal se-Malaysia, khususnya warga Borneo? Dipersilakan Puan. Terima kasih Atika, soalan yang sangat sedap dan pedas dan saya rasa ngam untuk kita tamatkan sesi sidang ketiga ini kan. Okey, saya pusingkan soalan tu. Daripada kita bawa bangsa Malaysia untuk diresapi oleh orang asal se-Malaysia khususnya warga Borneo, saya pusingkan bilakah Semenanjung Malaysia akan dapat meresapi bangsa Malaysia seperti yang sedang dipraktikan oleh warga Borneo sekarang. We live in harmony. We are like the example of unity, and it was obvious during the last Sabah election when the Parti Warisan put up a unity message, and it was taken up in awe by a lot of my friends. They have been telling me like how they love the message that he's the chief minister of not one race but of the nation kind of thing. So that to me was a very loud and wide Muhibah message to be inclusive of everyone. So what I would like to propose or to put forth here is that, you know, the orang asal, kami ada satu sistem di mana dipraktikkan, yaitu izin makluman awal bebas dan telus, izin MABT atau dalam Englishnya Free, Prior and Informed Consent FPIC. So this is the concept that we use whenever there is any pertelingkahan, there is any discord, disunity, or there is a disagreement in the community. This system is used to find a way to look for common ground to settle the dispute. So dalam banyak kita dengar nih, kalau if you have been in Sabah, if you have lived in Sabah or even in Sarawak, this Melayu Cina India this ideology doesn't stick with us because we don't relate to it. You know, we are like semua saudara, semua kawan, semua geng. Kalau tidak setuju pun, at least we find a way to talk it out, to have communication. Like I think what Tricia mentioned earlier, right? So what I would like to also say is to have respect. One, because we are so diverse, we cannot be the one ethnic group. We cannot be the one group to say that we belong, Malaysia is ours.
ini tanah kami, ini tanah Melayu, ini tanah Cina, ini tanah India, and all this kind of thing. We cannot afford to do that. We have only one world that we know, like what Dr. Madeline had mentioned much earlier this morning. This is the one Malaysia that we have. And where are you going to allow other people, and have respect for other people? If you don't know about them, then you should be curious enough to find out about them, find out about us, find out about other people that you don't know of. It's like, why are the orang asli always fighting for the land? Because we have rights to the land. It is our native customary rights land, for example. You cannot come and shove your ideologies down our throats without getting our consent. And I think that is a very good system to be used, where we can have discussions, we have communicate, open communication. I like what Risha mentioned just now about having 3 people who agree to one issue, 3 people not agreeing to one issue, and then put them together and let them fight it out. But at the end of the day, what turned out is they managed to talk about it, to have a conversation, to have an open conversation. So this conference today is a very good start. It's overdue, I think, but it is somewhere where we can all relate to and move forward strongly, hopefully from here, from this conference, instead of just listening to us speaking from our experiences and then, thank you very much, bye-bye, that's it. No, I think we need to move stronger forward after this. And the last but not least, I would like to propose is to emulate the Borneo diversity. It is very easy for you to say, for anyone to say, and this is my own personal experiences from friends in West Malaysia who have been to Sabah or Sarawak, particularly to Sabah, because then you show them the island. It is 5 minutes. The mountain is 2 hours away, and there are a lot of, and we have like the most beautiful sunset there, kind of thing. But when they go there, when they first worked in Sabah, they grumbled, they hated it because of the roads, because of the housing, maybe the food, the language, of course, and it's so different from here. And I'm speaking from SS2 Petaling Jaya, so I don't find it difficult to start a career in West Malaysia. So to emulate what is the best part of Sabah, what is the best part of Borneo, and bring that muhibah, that unity spirit to envelop all of us. And I would like to say before I end my sharing, it's like you mentioned, I heard the word tolerance, to be tolerant or have tolerance. And in human rights language, it is a bit, it is not the proper word to use. It is not accepted because if you look at the dictionary, tolerance means the ability or willingness to tolerate the existence or opinions or behavior that one dislikes or disapproves. So what happens when your tolerance reach up to your eyes, and then it becomes food to fuel the anger? So what I would suggest to you is to practice diversity, to respect each other, and to live in harmony with one another to the best ability that we can. It's not the perfect way, but it is the best that we can all work on. So, ketahuan, sekian. Thank you. Thank you Puan Beth di atas perkongsian itu tadi. Ya, betul, muhibah. Muhibah itu sangat penting dalam kita teruskan agenda kita yang kita bawa pada hari ini. Okey, selesai sudah sidang panel sidang kita untuk sidang 3 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel di atas perkongsian kepakaran dan pengalaman masing-masing dalam sidang 3 ini. Diharapnya sidang 3 ini mampu membuka ruang kefahaman kepada penonton. Kita optimis dalam bersama-sama membangun etos bangsa Malaysia ini. Sekian, saya serahkan majlis mula ke pengurusi majlis.